Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Nazri bin Muhammad, Guru Geografi STPN, Pengetua Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Kita akan sambung pada kuliah yang kedua, iaitu kuliah yang berkaitan dengan Geografi STPN, iaitu untuk penggayaan kedua, dan kita masih lagi membicarakan dalam kuliah kedua, iaitu tajuk 3.2 muka surat 17 merujuk kepada sukatan, iaitu cuaca dan iklim. Pada hari ini, dalam kuliah yang kedua ini berpandukan kepada gambar raja di atas, kita akan membincangkan apakah unsur-unsur atau faktor-faktor yang mempengaruhi unsur-unsur cuaca dan iklim. Saya ulang sekali lagi. Untuk kuliah kali kedua, kita akan bincangkan apakah ataupun bagaimanakah unsur-unsur atau faktor-faktor yang boleh mempengaruhi unsur cuaca dan iklim. Dalam pernyataan tersebut, ia merujuk kepada satu perkataan yang perlu kita beri perhatian, sama ada perkataan yang diguna dalam soalan atau dibincang dalam sukatan, iaitu perkataan konsep mempengaruhi. Ini bermakna apa yang dimaksudkan mempengaruhi dalam unsur cuaca dan iklim, perkataan mempengaruhi tadi merujuk sama ada dua perkara. Sama ada berlaku peningkatan atau berlaku penurunan pada unsur cuaca dan iklim. Ini dengan kata lain, apabila dibincangkan mempengaruhi, sama ada dalam topik perbincangan atau dalam soalan, maka mempengaruhi, perkataan mempengaruhi tadi perlu kita bincang sama ada berlaku peningkatan atau berlaku penurunan. Jadi, dalam topik ini, kita akan bincang apakah faktor-faktor atau unsur yang mempengaruhi kejadian fenomena cuaca dan iklim. Contoh, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi salah satu unsur cuaca dan iklim, iaitu mempengaruhi suhu. Dengan kata lain, apakah faktor-faktor yang menyebabkan suhu tadi meningkat, atau apakah faktor-faktor atau unsur yang mempengaruhi suhu tadi menurun di sesuatu kawasan. Maka ini yang perlu yang kita akan bincangkan. Dan walaupun topik ini dilihat secara umum, tetapi terkadang ada juga soalan-soalan atau tajuk-tajuk yang dibincangkan hanya merujuk kepada unsur-unsur iklim cuaca, unsur iklim dan cuaca tertentu sahaja. Baik. Cuba kita lihat dalam gambar raja di atas. Iaitu dalam gambar raja di atas menunjukkan unsur cuaca dan iklim, iaitu merujuk kepada 6 perkara yang saya paparkan di sana. Iaitu bahangan suria, iaitu bagaimana ataupun faktor-faktor yang boleh mempengaruhi bahangan suria sampai ke permukaan bumi dengan kadar yang banyak, atau mempengaruhi bahangan suria sampai ke permukaan bumi dengan kadar yang sedikit. Yang kedua, merujuk kepada bahangan bumi, iaitu merujuk kepada apakah faktor-faktor yang menyebabkan bahangan bumi boleh dibebaskan ke atmosfera dengan kadar yang banyak atau dibebaskan ke atmosfera dengan kadar yang sedikit. Yang ketiga, iaitu unsur suhu. Yang dimasukkan unsur suhu tadi bermakna apakah faktor, apakah punca yang menyebabkan suhu sesuatu kawasan tadi meningkat, atau suhu di kawasan sesuatu tadi semakin rendah atau menurun. Yang keempat, berkaitan dengan kelembapan udara. Dengan kata lain, apakah punca, apakah faktor, apakah sebab kelembapan udara di suatu kawasan tadi tinggi dan kelembapan udara di suatu kawasan tadi rendah. Ingat, yang dimasukkan kelembapan udara sesuatu kawasan tadi tinggi merujuk bahawa kandungan wap air di kawasan tersebut tinggi. Apabila kandungan wap air di kawasan tersebut tinggi, maka suhu udara di kawasan tersebut adalah rendah. Yang ketujuhnya iaitu liputan awan, dan yang keenam iaitu kerpasan. Itu kerpasan kalau di kawasan tropikal lembat merujuk kepada kejadian hujan. Jadi dengan kata lain, apakah punca, apakah faktor yang boleh menyebabkan kawasan tadi kerpasan hujannya tinggi, dan apakah faktor yang menyebabkan kerpasan kawasan tadi rendah.
Maka inilah yang kita akan bincang secara umum supaya kita memahami konsep unsur cuaca dan iklim dan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi peningkatan atau penurunan unsur cuaca dan iklim. Baik, kita pergi yang pertama yang paling mudah dahulu, iaitu kita bincang unsur cuaca dan iklim nombor 3 dalam paparan tersebut, iaitu suhu. Dalam paparan gambar rajah yang saya pamerkan, suhu dipaparkan dengan anak panah tinggi dan rendah, anak panah menaik dan anak panah menurun. Ini merujuk kepada anak panah tinggi merujuk kepada suhu tinggi, manakala anak panah menurun merujuk kepada suhu rendah. Maka dipaparkan tinggi rendah suhu sesuatu kawasan dipengaruhi oleh ada 4 faktor yang paling utama. 4 faktor yang paling utama mempengaruhi suhu tinggi dan rendah sesuatu kawasan. Yang pertama iaitu faktor aktiviti manusia. Faktor aktiviti manusia kita sudah bincangkan kuliah yang pertama. Cuma sekali lagi, saya ingin peringatkan berkaitan dengan aktiviti manusia merupakan salah satu unsur yang amat penting mempengaruhi sebaran fenomena geografi, sama ada geografi fizikal maupun geografi manusia. Oleh yang demikian, sekali lagi saya tegaskan agar anak-anak pelajar dan juga guru menyenaraikan apakah aktiviti-aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi fenomena geografi sama ada fizikal maupun manusia. Dan tak silap saya, hampir 12 aktiviti manusia, seperti yang pertama iaitu seperti penindustrian merujuk kepada pembakaran bahan fosil. Yang kedua seperti pertanian merujuk kepada 2 perkara, iaitu semburan racun kimia ke atmosfera dan penggunaan baja kimia ke dalam tanah. Yang ketiga seperti pelombongan, iaitu merujuk kepada sama ada pelombongan kuari atau apa-apa pelombongan. Yang ketiga berkaitan dengan pembinaan, dan pembinaan tadi biasanya merujuk kepada bagaimana aktiviti manusia membina sama ada perumahan atau bangunan yang boleh memberi kesan kepada fizikal atau kepada landscape atau kepada alam sekitar, sama ada untuk namanya alam sekitar fizikal. Okey, yang kelima berkaitan dengan peternakan. Yang keenam berkaitan dengan perikanan. Yang ketujuh berkaitan dengan pertempatan. Yang ke-8 berkaitan dengan pelancongan dan sebagainya. Itu beberapa contoh aktiviti manusia yang boleh dikaitkan dengan kejadian fenomena geografi fizikal atau geografi manusia. Contoh, kalau geografi manusia lebih kepada perubahan terhadap cuaca iklim dan perubahan pada hidrosfera dan perubahan pada fizikal atau bentuk muka bumi. Dengan kata lain, aktiviti manusia dan geografi fizikal lebih kepada perubahan atau beri kesan kepada atmosfera, dengan kata lain kesan kepada cuaca dan iklim. Yang kedua, kesan aktiviti manusia kesan kepada atau perubahan kepada permukaan bumi atau litosfera, itu merujuk kepada proses-proses geomorfologi seperti hakisan, lulu hawa, pergerakan jisim. Aktiviti manusia iaitu kesan atau beri perubahan kepada hidrosfera, terutama dari segi pencemaran dan sebagainya. Itu yang pertama. Faktor yang kedua boleh mempengaruhi suhu di satu kawasan, iaitu fenomena semula jadi. Okey, yang ketiga proses sejak perpelahan, dan yang keempat peredaran bumi. Baik. Saya akan kupas sedikit secara ringkas bagaimana faktor-faktor ini boleh mempengaruhi sama ada peningkatan atau penurunan suhu di suatu kawasan. Baik. Yang pertama, untuk peningkatan, bagaimana aktiviti manusia mempengaruhi peningkatan suhu di suatu kawasan? Yang pertama,
aktiviti pembalakan contoh. Aktiviti pembalakan secara tidak langsung hutan diteban. Hutan diteban. Ini menyebabkan pancaran cahaya matahari sampai ke permukaan bumi secara langsung tanpa dipantul, tanpa mengalami proses perpuluhan oleh tumbuh-tumbuhan. Menyebabkan kadar cahaya matahari sampai ke permukaan bumi dengan kadar yang banyak, maka suhu kawasan tersebut adalah tinggi. Okey, itu contoh. Contoh yang kedua iaitu berkaitan dengan perindustrian. Perindustrian, pembakaran bahan fosil. Pembakaran bahan fosil membebaskan pelbagai gas di atmosfera seperti gas karbon dioksida, gas karbon monoksida menyerap haba yang dipancarkan oleh cahaya matahari, menyebabkan kawasan atmosfera tersebut suhunya meningkat. Itu yang dikaitkan dengan peningkatan suhu. Peningkatan suhu sesuatu kawasan. Baik. Mungkin apakah aktiviti manusia yang boleh menyebabkan, yang boleh menghasilkan, yang boleh menjanakan berlaku penurunan suhu sesuatu kawasan? Iaitu yang pertama, iaitu penanaman semula tumbuh-tumbuhan. Yang dimasukkan penanaman semula tumbuh-tumbuhan, iaitu ini menyebabkan kawasan tersebut dijadikan kawasan litupan tumbuh-tumbuhan. Dan ini menyebabkan berlaku proses pantulan cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi oleh tumbuh-tumbuhan dan berlaku proses sejak perpuluhan yang menyebabkan kadar cahaya matahari sampai ke permukaan bumi terhad dan menyebabkan berlakunya pembentukan uap air di atmosfera, menyebabkan suhu kawasan tersebut suhunya lebih rendah ataupun lebih sejuk. Baik, itu berkaitan dengan aktiviti manusia. Maka saya rasa pelajar-pelajar boleh jelaskan lagi bagaimana dengan pengangkutan boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu dan apakah aktiviti manusia yang boleh menyederhanakan ataupun boleh menurunkan suhu sesuatu kawasan tadi. Baik. Faktor yang kedua iaitu fenomena semula jadi. Yang dimasukkan fenomena semula jadi boleh merujuk kepada satu iaitu kejadian El Nino dan kejadian La Nina, iaitu yang menyebabkan sesuatu kawasan suhunya lebih tinggi berbanding dengan kawasan yang lain. Okey. Ataupun pemanasan global dan sebagainya. Yang ketiga iaitu proses sejak perpuluhan, iaitu kadar sejak perpuluhan tadi boleh mempengaruhi sama ada suhu kawasan tersebut tinggi ataupun rendah. Dan kadar sejak perpuluhan ini ia lebih rapat menunjukkan kawasan yang kaya dengan litupan tumbuh-tumbuhan, bagaimana sejak perpuluhannya, dan berbanding dengan kawasan yang kurang litupan tumbuhan, bagaimana sejahtanya. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir yang mempengaruhi suhu tadi iaitu peredaran bumi, iaitu dikaitkan dengan solstice musim panas dan solstice musim sejuk. Maka ada 4 faktor yang boleh mempengaruhi sama ada peningkatan suhu atau penurunan suhu sesuatu kawasan. Ingat wahai pelajar, satu konsep soalan iaitu berbunyi dengan menggunakan konsep soalan yang menggunakan kata kunci soalan, iaitu perkataan sejauh manakah. Baik. Sejauh manakah? Contoh soalan berbunyi sedemikian rupa. Bincangkan sejauh manakah aktiviti manusia boleh mempengaruhi peningkatan suhu sesuatu kawasan atas peningkatan suhu dunia. Saya ulang soalan sekali lagi. Soalan yang menggunakan kata kunci soalan sejauh manakah. Contoh soalan berbunyi, bincangkan sejauh manakah aktiviti manusia boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu sesuatu kawasan atau peningkatan suhu dunia. Okey, baik. Bermakna soalan ini,
Soalan ini, kata kunci sejauh mana tadi dikaitkan dengan aktiviti manusia. Dan saya rasa, saya faham guru dan pelajar memahaminya, iaitu untuk menjawab soalan ini. Yang pertama, pelajar mesti mengiyakan terlebih dahulu penyataan yang diberi soalan tersebut. Contoh, dengan menggunakan perkataan, perkataan aktiviti manusia merupakan faktor yang paling dominan, faktor yang paling tinggi yang menyebabkan berlaku peningkatan suhu sesuatu kawasan. Maka, perlu dibincangkan terlebih dahulu aktiviti-aktiviti manusia tadi yang menyebabkan berlaku peningkatan suhu. Contoh, pembalakan bagaimana, pengangkutan bagaimana, perindustrian bagaimana, pertanian bagaimana, pembinaan bagaimana yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu sesuatu kawasan tersebut. Dan selepas kita bincangkan faktor aktiviti manusia atau mengiyakan faktor atau fakta yang terdapat dalam jawab soalan tadi, maka kita juga perlu masukkan faktor-faktor lain, iaitu sebelum kepada faktor lain perlu ada satu penyataan lain, iaitu dengan menggunakan contoh. Terdapat juga faktor-faktor lain yang menyebabkan berlakunya peningkatan suhu sesuatu kawasan, maka dibincangkan seperti fenomena semula jadi, seperti fenomena proses sejak perpeluhan, seperti fenomena peredaran bumi. Contoh faktor lain, contohnya kita ambil proses sejak perpeluhan. Kita kata dalam jawapan kita, kawasan yang kaya dengan bekalan air di permukaan bumi dan dalam tanah, seperti sungai, tasik, paya. Proses sejatan berlaku dengan kadar yang tinggi, menghasilkan uap air dengan kadar yang banyak di atmosfera. Maka kawasan tersebut suhunya lebih rendah. Okey, itu contoh. Contoh faktor lain yang boleh mempengaruhi peningkatan suhu di sesuatu kawasan. Jadi sekali lagi saya perlu ingatkan, sebab pernah saya nyatakan sebelum ini, mungkin soalan dalam tajuk ini nampaknya umum, tetapi tidak mustahil ada tajuk unsur-unsur cuaca dan iklim yang perlu dibincang secara terperinci, yang boleh diterjemahkan dalam perbincangan dalam bentuk soalan peperiksaannya secara terperinci. Kerana ada unsur-unsur cuaca dan iklim yang paling dominan, yang paling dekat, yang berlaku dengan persekitaran manusia sekarang. Baik. Kita lihat satu lagi contoh, iaitu berkaitan dengan nombor 6, kerepasan. Atau kalau merujuk ke kawasan tropika lembap, maka kerepasan tadi iaitu merujuk kepada berlakunya hujan. Tapi kalau kawasan sejuk sederhana, dia merujukkan kepada suhu. Sebab itu, mana kerepasan bagi saya yang paling boleh diguna, iaitu merujuk kepada proses pembentukan air di atmosfera dan jatuh ke permukaan bumi, sama ada dalam bentuk cecair ataupun dalam bentuk pepejal, maka ini dikenali sebagai kerepasan. Sama ada hujan, sama ada salji, sama ada hujan batu dan gerimis, maka ini bentuk-bentuk kerepasan. Tapi kalau merujuk di negara tropika lembap, maka sudah pasti kerepasan tadi merujuk kepada hujan. Maka, apakah faktor yang mempengaruhi kerepasan tadi? Okey, yang pertama iaitu faktornya iaitu tinggi dan rendah cahaya matahari. Contoh, tinggi dan rendah cahaya matahari kerana kawasan yang kaya dengan pancaran cahaya matahari, ia akan menghasilkan proses sejatan. Dan sejatan tadi pula, dia akan menghasilkan kandungan uap air di atmosfera. Maka, uap air yang banyak tadi boleh membentuk atau mempengaruhi proses proses kerepasan atau kadar kerepasan atau kadar hujan sesuatu kawasan. Faktor yang kedua boleh diambil kira, iaitu berkaitan dengan permukaan bumi itu sendiri.
iaitu permukaan bumi, iaitu yang kaya dengan litupan air ataupun tidak. Faktor yang ketiga, kelepasan juga boleh dikaitkan dengan kawasan yang kaya dengan litupan tumbuh-tumbuhan. Dan dengan kata lain, tinggi rendah kelepasan tadi ia bergantung kepada proses sejak perpuluhan. Dan tinggi rendah sejak perpuluhan tadi ia bergantung kepada faktor-faktor lain seperti kadar cahaya pancaran cahaya matahari. Yang kedua, bergantung kepada litupan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, bergantung kepada kawasan bekalan air. Yang keempat, ia juga bergantung kepada aktiviti manusia. Kerana aktiviti manusia juga, dia akan mempengaruhi proses sejatan dari sama ada tinggi ataupun rendah. Contoh, aktiviti manusia yang mempengaruhi proses kelepasan dan sejatan tadi, iaitu aktiviti manusia, pembinaan bangunan dan konkrit dan tar yang menutup permukaan bumi boleh menyebabkan kadar kelepasan kawasan tersebut rendah kerana berlaku proses halangan sejatan air daripada dalam tanah untuk pembentukan uap air. Itu salah satunya. Ataupun proses penebangan pokok oleh manusia yang menyebabkan tidak berlaku proses sejatan, tidak berlaku proses perpuluhan. Maka ini menyebabkan kawasan tersebut kandungan uap airnya kurang, maka proses kelepasan kawasan tersebut berlaku dengan kadar yang sedikit. Maka itu juga berkaitan dengan unsur-unsur lain, begitu juga dengan kelembapan, begitu dengan liputan awan, di mana dalam nota tersebut contoh, saya nyatakan contoh bahangan suria contohnya saya kata, iaitu tinggi rendah bahangan suria yang dipancar ke permukaan bumi, ia dipengaruhi oleh beberapa perkara, iaitu albedo, serapan dan serakan. Dan benda-benda ini juga bergantung, albedo, serapan dan serakan bergantung kepada kandungan uap air, gas dan habuk di atmosfera. Dan kandungan uap air, gas dan habuk di atmosfera, ia bergantung secara tidak langsung akibat aktiviti manusia. Maka dengan kata lain, inilah punca-punca atau faktor yang paling utama yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan atau penurunan unsur cuaca dan iklim di permukaan bumi. Oleh demikian, anak-anak pelajar dan barisan guru, walaupun kita nampak benda ini tidak dibincangkan secara terperinci dan sukatan, tetapi perlu diingat bahawa perkara yang kita bincang pada hari ini, ia merujuk salah satu perkara yang amat penting, kerana apabila kita memahami faktor ini atau proses ini, insya-Allah kita akan dapat bayangan dengan lebih jelas untuk membincangkan fenomena-fenomena cuaca dan iklim yang lain, iaitu sama ada dalam segi perubahan cuaca dan iklim dalam bentuk global ataupun dalam skala mikro seperti pula haba dan sebagainya. Jadi sebab itulah, sekali lagi, sebagai rumusannya, wahai anak-anak pelajar dan guru, bahawa beberapa faktor yang utama yang saya jelaskan tadi, seperti aktiviti manusia dan sebagainya, merupakan kata kunci yang paling utama yang perlu kita fahami untuk menjelaskan perubahan fenomena cuaca dan iklim nanti. Baik, jadi wahai anak-anak pelajar dan guru, setakat ini dahulu untuk kuliah yang kali yang kedua, dan sekiranya ada kepincangan, sekiranya ada kesilapan, sekiranya ada kesalahan daripada bicara saya atau penjelasan saya mohon guru-guru dan anak-anak pelajar perbetulkan semula dan perjelaskan kembali supaya ia lebih terperinci sebelum kita pergi kepada topik-topik lain. Sekian daripada saya, Cikgu Muhammad Nazir bin Muhammad daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.